Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini sedikit berbeza di Cool Panas. Masih bersama dengan saya Hanif Miswan dan kita ingin bawakan kepada anda satu bidang penyiaran norma baharu lah apabila dengan musim pandemik ini dan berlaku sesuatu. Jadi kita usahakan juga untuk berikan kepada anda berkaitan dengan Cool Panas yang akan kami bawakan. Kami janjikan setiap minggu. Jadi minggu ini sedikit berbeza. Cool Panas ada dua cerita panas, dua cerita yang menarik perhatian semua dan akan kami bawakan secara eksklusif di sini. Jadi kalau semua dah bersedia, semua dah bersedia juga di rumah tu, semua dah bersedia di peranti masing-masing, kita mulakan Cool Panas bermula sekarang. Bagaimana detik-detik permulaan ni di tingkatan 3 tu ke ataupun selepas dah dewasa akil balik ni? Masa form 3 tu kita orang tak ada lah. Kami tak ada pun bercinta ataupun kenal ataupun tegur. Even dia tak tegur pun, dia tak tegur saya langsung. Masa kat sekolah tu, saya sebagai cikgu, dia pun sebagai student. Dan yang ini cerita selepas 10 tahun yang kami kenal ni lah. So dia cerita kat saya, dia kata masa kat sekolah tu dia ternampak saya yang first time dia nampak macam tu, terpal-terpal macam tu. Dia sekadar macam suka je lah. Setiap kali dia kata bila saya masuk kelas, dia kata dia akan kata macam dia suka kat saya macam tu. Tapi dia tak bagi tahu, and even kawan-kawan dia sendiri pun tak tahu yang dia suka kat saya dulu. Lepas 10 tahun yang kami jumpa, baru dia bagi tahu yang dia kata sebelum ni memang dia suka, dia kata dia suka kat saya memang daripada sekolah lah macam tu. Tapi tak pernah jumpa, tak pernah bertegur lah siapa. Lepas tu tak pernah bersembang, even tak pernah bercinta lah masa kat sekolah tu. Selepas 10 tahun lah daripada zaman sekolahan tu, bagaimana detik perkenalan ni? Siapa yang try siapa ni? Saya yang ajak dia dulu. Ajak apa tu? Kenapa Amak? Kenapa? Macam mana tu? Lepas 10 tahun tu terjumpa balik FB dia. Lepas tu macam pelik. Mula tu macam pelik lah, tengok gambar dia seorang kan. Tapi tak tanya lagi lah. So nak tegur dia pun macam, boleh ke aku nak tegur dia ni kan? Aku tak layan pula. So dapat idea, time tu tengah buat event pemotoran. So ajak dia, dalam masa yang sama dia tengah buat model time tu. So ajak dia suruh jadi model lah. Nak ikutkan, dia tegur saya tu daripada tahun berapa 2016. Dia sekadar wish setiap kali hari guru je mesti dia akan DM dekat IG selamat hari guru, macam tu je lah. Lepas tu start 2019 kan. 2019 yang dia start betul-betul push dekat Instagram lah. Halus lah permainan Amar ni nak try. Bukan sikit okay, kalau kita nak imbas sikit-sikit lah. Amar masa zaman wife ni jadi cikgu dulu, apa yang paling tertarik yang nampak lah daripada waktu 10 tahun lepas tu? Macam-macam yang tertarik. Satu bagi satu. Cara mengajar ke, berjalan ke? Cara dia mengajar lah. Cara berjalan, banyak lah. Nampak macam cikgu anak murid lagi ni. Cikgunya pula nak kenang balik Amar ni masa dia belajar dulu, dia ni macam mana? Budak hingusan ke, nakal ke? Tak, dia pendiam. Bila saya cek balik gambar-gambar dia yang masa kat sekolah tu, baru boleh macam tropek. Dia ni budak yang pendiam. Sebab tu saya tak boleh nak ingat Amar ni siapa dia yang satu. Sebab dia atlet menembak. So dia tak selalu sangat dekat sekolah aku. Rasanya dia tak selalu dekat dalam kelas. Sebab dia banyak passion. Dia penembak sebab dia terus tembak hati. Betul lah tu, lagi pun penembak ni memang perlukan suasana yang diam kan untuk bertanding. Sebab dia diam, dia dapat dia attack terus. Ya betul, dia terus sharp shooter je. Cantik apa pun, kita ucapkan tahniah di atas perkenalan dan perkahwinan ini. Terima kasih atas perkongsian. Mungkin sebagai panduan orang ramai lah, sebab kita tak boleh puaskan hati semua orang. Pasti akan ada yang berkata-kata kan. Mungkin sebagai panduan, sebagai perkongsian kepada orang ramai untuk dijadikan nasihat sikit, mungkin boleh kongsikan. Cikgu boleh mulakan terlebih dahulu, silakan. Apa yang saya dapat
orang cakap jarak usia tu tak menjadi apa-apa halangan lah. Yang penting suami ataupun isteri tu dia boleh sama-sama menjalankan tanggungjawab untuk handle apa-apa masalah dalam rumah tangga. Bagi saya, restu kedua ibu bapa tu penting lah. Kedua belah pihak lah. Bagi mertua dengan family saya, itu penting restu. Dan kalau untuk orang yang luar sana, kalau ada jodoh yang umur lebih daripada dia tu, dia kena lebih matang dan kena banyak sabar lah. Kena ada kesabaran yang tinggi lah. Banyak sabar. Siapa yang sabar kepada siapa ni? Itu maksudnya siapa? Dia yang banyak sabar. Okey, baik. Mantap. Apa pun terima kasih kedua-duanya Izzah dan Amar. Semoga bahagia kami ucapkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Okey, cerita seterusnya di Cool Panas kita nak bawakan kepada anda. Ini satu kisah yang agak negatif tapi kita nak jadikannya positif supaya menjadi teladan. Kita janganlah buat perkara ini kepada semua orang. Jadi kita nak bawakan berkaitan dengan kisah seorang gadis yang kabarnya di body shaming. Kebiasaannya kalau body shaming ni sebab kisah yang berlebihan beratnya kan. Tapi kali ini akibat daripada agak kurus dan sehinggalah dia sedikit tekanan lah, kemurungan jugalah dan berkongsi pandangan berkaitan dengan apa yang berlaku. Jadi kita bawakan terus gadis tersebut itu Syira. Syira, apa khabar? Baik. Hai. Ya, terima kasih sudi bersama kami di Cool Panas. Syira, okeylah kita nak terus pada perkongsiannya. Sebenarnya apa yang berlaku ni yang sehingga awak meluahkan perasaan di media sosial ni Syira? Sebenarnya dia daripada saya zaman sekolah, saya ada masalah berat badan sikit. Bukan sikit, banyak lah. So benda ni jadi bahan ejekan dekat sekolah. So kadang orang panggil panjang tiang, kepeng lah, jirafah lah apa semua. Benda macam tu menyakitkan hati lah kan. Kat sekolah orang ejek kita mesti malu kan. So benda tu sampai sekarang lah. Sampai saya sekarang dah 22. Memang sampai sekarang. Benda tu bagi kesan lah. Sebab saya ada masalah yang susah naik berat badan. Saya tak tahulah masalah apa, tapi bila cek doktor hari tu cek darah apa semua, doktor kata you tak ada problem apa semua tapi maybe stress kot. I tak tahu apa yang stress ni, mungkin makin dewasa kot stress kan. So itulah yang paling menyakitkan bila kawan-kawan bergurau tapi kaitkan dengan kau ni kurus sebab ada penyakit AIDS, kau ni kurus sebab isap dadah. So sampai sekarang dapat perkataan-perkataan tu lah, isap dadah lah apalah kan. Lepas tu bila kena cakap nak bunuh diri apa semua. Time tu memang dah stress sangat, macam kenapa aku macam ni? Selalu petikaikan kenapa aku macam ni kan. Bukan kita minta ke apa kan. Macam setengah orang dia ada masalah dengan sebab berat badan berlebihan, tapi sebenarnya sebaliknya kita yang badan kurus ni pun kena juga. Dan bagi orang okey lah kurus tu cantik apa semua, boleh pakai baju itu ni. Sebenarnya tak. Kalau saya pakai itu tak kena, ini tak kena, sama je sebenarnya. Ya. Secara positifnya sebab ialah macam Syira cakap tadi, dapat macam-macam ejekan yang orang bagi dari sekolah sehinggalah ke sekarang dah berumur 22 tahun pun, sehingga menjejaskan sikit keyakinan tu. Tapi mungkin ada perkara positif juga di sebalik yang mungkin boleh Syira kongsikan, sebab kita tak naklah pandang benda ni sebagai negatif je kan. Betul. Okey, kalau positifnya macam ni lah, kita walaupun kita macam ni, macam itu macam kita tahu kita sihat. Kita tahu kita sihat dan semua orang ada kekurangan, tapi dalam diri masing-masing tu mesti ada kelebihan, betul tak? Jadi kelebihan kita itulah yang positif untuk diri kita sebenarnya. Macam Syira tak pernah sakit teruk lagi, tak pernah. Jadi mungkin itu salah satu positif Syira. Okey Syira, mungkin satu persoalannya sebab tadi saya terdengar sampai awak cakap ada terlintas untuk membunuh diri sehingga ke tahap tersebutlah tekanan yang dihadapi. Apa yang membuatkan awak untuk, sebab ini kita nak bagi pengajaran dan mungkin kalau ada yang menonton mungkin senasib dengan Syira juga kan. Apa yang membuatkan awak kuat untuk terus mengelak daripada perasaan-perasaan sebegitu, kalau boleh dikongsikan? Apa yang buat saya kuat, macam saya cakap tadi, family. Sebab family je yang ada dengan kita dan kawan-kawan rapat. Dia je yang faham kita. Sebab apa-apa masalah kita akan cerita dekat dia. Macam Syira ni hati tisu sangat. So orang cakap sikit pun Syira dah sentak. Jadi
family lah semangat Syira, dan apa yang Syira suka tu pun buat Syira bersemangat lah. Macam Syira suka dalam bidang modeling kan. Jadi itulah yang buat Syira semangat sebenarnya. Ya. Okey Syira, mungkin boleh kongsikan sikit kerjaya yang Syira lakukan sekarang, sebab saya dengar pasal modeling tadi ni mungkin boleh menarik minat orang juga. Silakan berkongsi. Jadi Syira sebenarnya student, Syira masih belajar lagi. Dan pada masa lama Syira buat untuk modeling lah. So photoshoot baju raya, streetwear semua tu. Tapi tak adalah modeling yang ke tahap yang tinggi, yang famous lagi, tak ada. Just untuk part time saja. Macam tu je. Ya. Itu antara hikmahnya juga lah Syira ya. Ya betul. Itu je cara kita untuk gain confident tau. Betul, saya setuju. Okey Syira, mungkin kita nak habiskan sesi Temu Mobile ni, ada sedikit nasihat, kata-kata semangat kepada mereka yang selalu mengejek. Mungkin bagi mereka ini gurauan, tapi tidak sebenarnya bagi awak yang mengalaminya. Sebab hari-hari kalau bagi pun kita pun koyak juga. Jadi awak mungkin boleh bagi sedikit kata-kata nasihat kepada mereka dan juga kepada diri awak sendiri sebagai kata-kata semangat ni Syira, silakan. Okay, so sini Syira nak bagi tahulah dekat orang di luar sana dan yang senasib dengan Syira ke siapa je. Bila bercakap tu kita fikir perasaan orang. Jangan main lepas je. And lagi satu tu macam ramai komen kat Syira, ambil je yang positif. Ambil je yang positif dan fikir je. Kita mungkin kekurangan kita pada berat badan kita kan. Tapi kita punya kelebihan ada yang lain. Kita ada kelebihan yang lain. Jadi ambil yang kelebihan tu sebagai madu. Jangan ambil yang kelemahan tu. Sebab kelemahan tu pahit. Pahit dia macam herba tu, betul tak? Jadi kita ambil kelebihan kita sebagai madu yang manis. Betul Syira, nanti apa pun kita doakan yang terbaik. Betul lah tu, kita ambil segala benda yang positif saja. Sebab satu kelebihan orang-orang yang kurus dan metabolisme tinggi macam awak ni, awak boleh makan apa sahaja tanpa risau. Macam kita orang ni, okay? All the best, kita jumpa nanti. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu dia kisah yang berbeza berkaitan dengan perkahwinan. Maklumlah sekarang kan musim kahwin dan juga berkaitan dengan body shaming. Jadi kita ambil yang baik-baik saja, kita ambil segala hikmahnya dan kita buang jauh-jauh segala perkara yang negatif tu. Okey, jangan lupa untuk terus patuhi SOP, terus patuhi segala peraturan yang ditetapkan. Dan kalau kena kuarantin tu, kuarantin elok-elok di rumah. Okey, kita jumpa lagi di Cool Panas. Saya Hanim Miswan. Bye-bye. Assalamualaikum.